tidak tahu haiwan yang berada di hutan Amazon sebagai contoh sedang melakukan apa. Betapa banyak haiwan yang melata di atas muka bumi ni kita tidak tahu. Hatta kucing depan rumah kita pun kita tak tahu kucing tersebut tengah buat apa. Lemahnya manusia, kerdilnya manusia berbanding Allah Subhanahu wa taala. Alam hidupan laut yang jauh berganda daripada alam yang kita hidup di atas daratan. Kan, alam yang berada di dalam lautan itu jauh lebih besar, lebih luas berbanding daratan. Daratan ini hanyalah tidak sampai 1/3 bumi. Betul tak? Tidak sampai 1/3 bumi. Selebihnya adalah lautan. Lautan itu pun sampai ke tahap boleh menenggelamkan gunung setinggi 8 kilometer. Kita pernah baca tak? Ada fakta yang menyatakan bahawa kalau kita ambil kira gunung yang tertinggi di dunia yang betul-betul daripada permukaan bumi, tidak kiralah yang berada di lautan dan juga yang berada di daratan, ada satu gunung yang terletak di Hawaii yang mana ia merupakan gunung yang tertinggi di dunia, tetapi kita tidak sedar. Kerana apa? Kerana gunung yang tertinggi di dunia tersebut ia terbina di bawah ataupun di dasar laut, sehinggalah di puncaknya hanya kira-kira 2,000 meter. Puncaknya 2,000 meter. Boleh tengok puncaknya 2,000 meter kan? Kemudian barulah masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air ada 8,000 meter lagi ke dalam. Mengalahkan gunung Everest yang sekitar 8,000 lebih meter. Jadi tambah lagi 2,000 meter ketinggian. Nak kata dasar laut itu lebih dalam, lebih macam-macam ada yang kadang-kadang kita langsung tidak tahu, dan barangkali masih banyak lagi hidupan laut yang belum diteroka. Alam kita katakan di udara kan, haiwan-haiwan yang hidup di udara, kemudian yang boleh berterbangan, kemudian yang mana udara ini lebih luas. Kita hanya melata. Ada yang hidup di udara saja kan. Yang mana dikaji dan masih terus dikaji, nak menunjuk betapa kayanya khazanah alam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sekalian manusia, sehingga kan kajian-kajian yang berkaitan alam ini pun tidak pernah putus. Kajian berkaitan alam ni tidak pernah putus, nak menunjukkan banyaknya penemuan-penemuan baru. Sejak awal tamadun manusia nak kaji tentang alam ni tak pernah putus. Ada saja hidupan baru jumpa. Hidupan baru jumpa di dasar laut contohnya kan. Begitu juga di luar planet bumi. Ada saja penemuan planet barulah. Ada saja penemuan ialah boleh jadi penemuan air di planet tertentu. Nak kata terlalu ceteknya ilmu pengetahuan kita berbanding ilmu Allah dan juga kekuasaan Allah yang mengelola dan juga mengendalikan perjalanan alam semesta yang tidak terjangkau oleh akal fikiran manusia. Luas terlalu luas. Jadi segala ciptaan alam semesta yang tidak terkecuali, daripada sekecil-kecil hidupan dan makhluk sehinggalah sebesar makhluk, itu tidak terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kesemua itu terangkum dalam ungkapan al-alamin yang merupakan kata jamak bagi kalimah alam. Tuhan sekalian alam. Sebab itu diterjemahkan sebagai Tuhan sekalian alam. Itu pengertian yang pertama ataupun tafsiran yang pertama. Manakala tafsiran dan juga huraian yang kedua ialah al-alamin itu terbina daripada kata akar al-alamah. Kata akar al-alamah. Apakah maksud alamah? Alamah itu maksudnya ialah tanda. Tanda. Bahasa Melayu pun kita sebut alamat. Alamat itu adalah tanda. Macam mana kita nak tahu
untuk sampai ke satu kawasan mesti ada alamat. Alamat itu tanda lah, tanda tempat kawasan tersebut, baru kita boleh pergi ke kawasan tersebut. Ini kalimah alamat. Jadi alamat itu maksud umumnya ialah tanda. Tanda apa yang boleh kita fahami di sini? Iaitu alamah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menerusi ciptaan alam semesta. Al-alamin minal alamah. Kalimah al-alamin itu berasal daripada alamat, maksudnya tanda, yang mana sekalian alam ini menjadi tanda kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia perbahasan tafsiran mengenai kalimah al-alamin. Jadi ayat yang kedua ini mesej yang jelas yang nak disampaikan kepada kita semua, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang maha berkuasa, yang dialah segala-galanya tempat kita bergantung, dan dialah Tuhan yang tidak boleh dicabar oleh mana-mana makhluk sekalipun, yang tidak terjangkau kekuasaannya, kebesarannya, dan akal kita tidak boleh menanggapi. Akal kita tidak boleh mengukur kekuasaan Allah. Akal kita tidak boleh menilai ataupun mengenal pasti berapakah had kuasa Allah. Tak boleh. Kerana kuasa Allah, kebesaran Allah itu terlalu hebat dan terlalu besar, yang tidak terjangkau oleh akal fikiran kita, tidak boleh dicerap oleh panca indera kita. Jadi ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin yang saya katakan tadi pada yang kedua merujuk kepada ia menjadi alamat kekuasaan Allah. Ia menjadi, alam ini menjadi alamat kebesaran Allah. Alam ini menjadi alamat kekuasaan Allah. Alam ini juga menjadi alamat kewujudan Allah. Alam ini juga menjadi alamat kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu tauhid sifat 20, apakah sifat yang wajib bagi Allah yang pertama? Apa dia, Faris? Sifat wajib bagi Allah yang pertama apa dia? Kalau kita baca sifat 20, sifat wajib bagi Allah yang pertama apa dia? Wujud. Wujud. Okey, wujud. Jadi wujud dia perlu dalil akli, dia perlu dalil naqli. Kalau kita belajar sifat 20, dia akan ketengahkan sifat-sifat wajib tersebut. Kemudian apakah dalilnya? Dalil akli dan juga dalil naqli. Kalau dalil naqli ada banyaklah dalam Al-Quran. Kalau dalil akli apa dia? Wujud Allah itu buktinya ialah dengan kewujudan alam ini. Dengan kewujudan alam ini. Sekiranya alam ini wujud, maka Allah itu wujud. Kerana apa? Kerana siapakah lagi yang maha berkuasa menciptakan alam yang tidak terjangkau oleh akal manusia ini? Takkanlah manusia. Takkanlah makhluk yang kita tak tahu siapa-siapa. Kan? Sudah tentu di sana ada kuasa yang maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan wujudnya alam ini sebagai tanda kewujudan pencipta. Wujudnya alam ini sebagai tanda, sebagai bukti kewujudan pencipta. Sebagai tanda, iaitu alamat kewujudan pencipta. Habis tafsiran yang kedua. Kita pergi pula kepada tafsiran ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Apa yang dimaksudkan dengan Ar-Rahmanir Rahim? Iaitu kita dah bincang sedikit pada minggu lepas ketika mana saya menyentuh tafsiran ringkas pada Bismillahirrahmanirrahim, iaitu pada kalimah Ar-Rahman dan juga pada kalimah Ar-Rahim. Ar-Rahman biasanya kita baca di terjemahan apa dia? Yang Maha Pemurah, betul Yang Maha Pemurah.
Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim yang maha penyayang, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Dan apabila kita meneliti kedua-dua kalimah tersebut, ia berasal daripada kata akar yang sama. Saya dah katakan pada minggu lepas, Ar-Rahmanir Rahim berasal daripada kata akar yang sama, iaitu kalimah rahimah. Rahimah maksudnya kasih sayang. Maksudnya kasih sayang. Ar-Rahmanir Rahim merupakan sifat bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim juga merupakan nama-nama lain bagi Allah. Pada nama-nama lain bagi Allah itu juga menggambarkan sifat-sifat Allah. Ada nama Ar-Rahman, ada nama Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min dan sebagainya. Nama-nama tersebut kalau kita lihat, ia juga secara tidak langsung menggambarkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ini merupakan sifat yang paling penting yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai sifat yang terawal, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Apakah maksud Ar-Rahmanir Rahim? Yang maha pemurah, yang maha penyayang. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling utama ialah yang maha pemurah dan maha penyayang. Sebab itu dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akhirnya akan memadamkan segala keburukan. Kenapa? Kerana kebaikan itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului kemurkaannya. Allah tidak menghukum kita walaupun kita ni ada keburukan yang kita lakukan, tetapi dengan rahmat Allah, Allah jadikan kebaikan yang ada yang kita lakukan itu boleh memadamkan keburukan. Kerana kebaikan dan kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mendahului kemurkaannya. Mendahului kemurkaannya. Ini biasa. Kan biasa kita dengar ungkapan berkaitan dengan inna rahmatuhu qadamat ataupun sabaqat apa perkataan kemurkaan, karhuhu ataupun kemurkaan Allah, ghadabuhu, iaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsi ada disebutkan mengenai rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Bunyinya inna rahmati sabaqat ghadabi. Begitulah. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku, dalam hadis qudsi. Jadi rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Tetapi bukan bermakna apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahmatnya, kasih sayangnya, maka manusia akan terlepas daripada keadilan Allah. Tetap manusia akan diadili, tetapi dalam konteks manusia diberi hukuman, tetap juga kasih sayang Allah mendahului kemurkaannya. Jadi kisah-kisah yang menunjukkan kasih sayang Allah mendahului kemurkaannya banyaklah. Banyak. Antaranya ada hamba Allah yang hidup pada zaman Bani Israel yang telah membunuh lebih 100, yang cecah 100 orang dia bunuh. Tetapi dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih diceritakan oleh baginda Nabi, menunjukkan bahawasanya Allah memberi jaminan bahawa hamba Allah yang membunuh 100 orang tadi masuk ke dalam syurga. Masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana dia telah berniat untuk bertaubat dan ingin berhijrah. Dia telah berniat ingin bertaubat dan juga ingin berhijrah walaupun dia ni belum sempat untuk benar-benar bertaubat. Dia belum sempat untuk benar-benar bertaubat. Dia masih dalam perjalanan menuju ke sebuah kampung orang-orang saleh, tetapi meninggal dunia di pertengahan jalan. Tak sampai lagi.
Tak sempat lagi nak melakukan amalan-amalan yang bertaubat, amalan-amalan taubat kepada Allah. Tapi dia telah berniat dan dah berhijrah kerana dia dah memulakan langkah. Tiba-tiba meninggal pula di pertengahan jalan. Dalam keadaan dia ni dah bunuh 100 orang ni. Meninggal di pertengahan jalan, maka berlakulah sedikit perselisihan di antara malaikat penjaga neraka dan juga malaikat pencatat amalan soleh. Sama ada dia ni nak dikategorikan sebagai penghuni syurga ke ataupun penghuni neraka. Maka hadis ini menunjukkan keluasan rahmat Allah walaupun dia dah bunuh 100 orang. Dan dia telah melakukan kejahatan yang banyak, tetapi Allah tetap menerima niat dia untuk bertaubat yang bersungguh-sungguh dengan perkiraan langkah dia nak sampai ke kawasan kampung tersebut, kampung orang soleh tersebut lebih dekat dibandingkan dengan langkah yang telah dilalui olehnya yang mana sebelumnya berada di kawasan tempat maksiat. Jadi kawasan tempat maksiat tu mungkin ada beberapa langkah. Kawasan yang nak ditujui iaitu tempat perkampungan orang soleh itu pun merupakan tempat matlamatnya untuk dia berubah dan berhijrah. Bila dikira hanya beza berapa? Hanya beza sejengkal saja. Hanya beza sejengkal sahaja, yang mana sejengkal tersebut lebih dekat kepada kampung orang-orang soleh. Lebih sejengkal saja jarak kedudukannya itu dengan kampung maksiat. Kurang sejengkal saja dia nak mendekati kampung kawasan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang maha luas mengurniakan dia rahmatnya dengan pengampunan serta syurga, balasan syurga kepadanya. Banyak lagi kisah-kisah rahmat Allah ni. Kan kisah seorang penzina yang memberikan anjing minum air. Anjing minum air. Ni kisah benar. Kan, anjing yang begitu haus di kawasan padang pasir ditemui oleh seorang lelaki penzina, lalu diambil air di dalam perigi yang begitu dalam dan diberikan kepada anjing. Anjing ni kita lihat, kita sendiri pun rasa ialah geli ataupun rasa jijik, tak mahu dekati. Tapi di sebalik kisah anjing ini pun Allah mengurniakan rahmat kepada orang yang memberikan bantuan kepada anjing. Tetapi mesej yang penting di sini ialah keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pelbagai cerita lagi lah. Dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menghukumi manusia yang terus sombong, ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan sifatnya di sini Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, dalam pentadbirannya, dalam pengawasannya. Ar-Rahman, apakah yang membezakan di antara Ar-Rahmanir Rahim? Di antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sehingga perlu diwujudkan dua kalimah. Ini persoalannya. Sedangkan ia berasal daripada satu kata akar yang sama. Jadi apa hikmahnya? Di sini ulama mengkaji. Ar-Rahman, perkataan Rahman itu sekiranya kita cerakinkan, sekiranya kita pecahkan ia kepada huruf, maka Rahman itu terdiri daripada 5 huruf. Apa dia? Ra, ha, mim, alif. Walaupun alif tidak dizahirkan di situ, tapi alif itu alif mad. Nun, 5 huruf. Jadi ada 5 huruf. Manakala Rahim itu adalah 4 huruf. Rahim 4 huruf. Dalam kaedah bahasa Arab, kathratul mabani yadullu ala ataupun tadullu ala kathratil ma'ani. Semakin banyak binaan sesebuah kata itu menjadi perlambangan
menunjukkan kepada banyaknya makna. Makin banyak huruf dalam satu-satu perkataan, maka ia boleh membawa kepada makna yang lebih banyak sekiranya dibina dalam bentuk kata terbitan. Dibina dalam bentuk kata terbitan. Kalau kata terbitan lagi panjang, lagi banyak maknanya. Contohnya kalimah amila. Amila tu maknanya beramal lah, amal. Kan beramal. Tapi bila dia jadi panjang, ista'mala. Maknanya akan lebih banyak maknanya. Maknanya akan lebih banyak. Maknanya dia bukan hanya sekadar beramal, tapi dia memerlukan pihak lain. Dia perlu ada unsur kesalingan. Dia perlu menunjukkan kepada bermaksud permintaan. Jadi dia panjang. Itu indahnya bahasa Arab lah. Kalimah Rahman itu 5 huruf. Kalimah Rahim 4 huruf. Rahman merujuk kepada Rahman itu merujuk kepada banyaknya kasih sayang Allah. Banyaknya kasih sayang Allah. Luasnya kasih sayang Allah. Nampak luas, banyak. Sebab itu Rahman, perkataan Rahman. Rahman terbina daripada sirah mubalaghah. Rahman terdiri daripada sirah mubalaghah, iaitu menunjukkan elemen dalam bahasa kita belajar dalam kesusastraan dipanggil sebagai hyperbola. Apa maksud hyperbola? Bersangatan, nak tunjuk bersangatan, banyak. Maknanya betapa banyaknya kasih sayang Allah. Betapa luasnya kasih sayang Allah. Dia lebih kepada kuantiti. Banyaknya, luasnya kasih sayang Allah. Jadi ungkapan itu disandarkan kepada Ar-Rahman. Maka disebabkan luasnya kasih sayang Allah, banyaknya kasih sayang Allah, justru Rahman ini dilimpahkan kepada seluruh makhluk tanpa ada pengecualian. Rahman ini dilimpahkan dan dikurniakan kepada seluruh makhluk. Sebab banyak, luas, diberikan kepada seluruh makhluk. Tidak ada terkecuali. Azimur rahmah. Si'atur rahmah. Luas, besarnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah. Banyaknya rahmat Allah. Banyaknya rahmat Allah. Inilah sirah mubalaghah. Inilah nak menunjukkan adanya hyperbola pada sifat Allah yang begitu banyak mengurniakan kasih sayangnya kepada sekalian manusia. Tidak kiralah manusia sebut kafir ke, manusia sebut Muslim ke, dia India ke, dia Cina ke, dia Melayu ke, dia Kadazan ke, dia orang putih ke, dia Jepun ke dan sebagainya, mereka ini tidak terlepas daripada kasih sayang Allah. Kasih sayang yang bagaimana? Iaitu kasih sayang yang bersifat umum, yang diterjemahkan dalam konteks kebahagiaan hidup manusia di dunia. Kebahagiaan hidup manusia di atas muka bumi sahaja. Di atas muka bumi sahaja. Jadi orang Jepun pun mereka dapat mengecapi rasa bahagia ketika mana hidup di dunia. Orang putih pun, kan? Masyarakat barat pun dapat mengecapi rasa bahagia. Bahagianya dalam konotasi ataupun dalam perspektif mereka. Bagi mereka dengan adanya harta yang banyak, maka mereka rasa bahagia. Bagi mereka dengan adanya satu pencapaian yang tertentu sehingga menjadi someone yang dikenali ramai, menjadi rujukan orang ramai, bagi mereka itu adalah bahagia. Bagi mereka orang yang memiliki kedudukan dan pangkat yang paling tinggi, maka itu merupakan satu kebahagiaan bagi mereka. Banyak tafsiran bahagia. Masing-masing mengecapi kebahagiaan masing-masing. Ikut perspektif masing-masing lah mereka. Ikut perspektif masing-masing. Tetapi agama Islam tidak hanya menekankan kebahagiaan di dunia, tetapi lebih jauh lagi wawasan agama Islam meletakkan kebahagiaan akhirat itu lebih utama. Dalam Al-Quran kita biasa baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan jelaslah bahawasanya kehidupan akhirat itu
lebih baik dan lebih aula, perlu diutamakan berbanding kehidupan di dunia. Ini Jadi jadinya semua dapat mengecapi keseronokan, sedar atau tak sahaja bahawa kesemua nikmat tersebut datang daripada Allah. Disebabkan mereka ni kafir, disebabkan mereka ni non-Muslim, mereka ni bukan Islam, mereka tidak tahu hakikatnya itu adalah datang daripada rahmat Allah kepada mereka. Sebahagian mereka juga mesra dengan Muslim walaupun mereka tidak Muslim. Ada juga mesra Muslim tetapi tidak Muslim. Orang begini kita doakan mudah-mudahan mereka ni mendapat hidayah Allah dan akhirnya memeluk agama Islam. Tetap juga diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka walaupun akhirnya tatkala mereka berputus roh daripada jasad mereka, ketika itu mulalah kesengsaraan mereka. Memang ada di dalam hadis baginda Nabi SAW dijelaskan tentang hakikat bahagia pada sekalian manusia. Orang kafir diberikan kebahagiaan dengan sikap kebaikan yang ada pada mereka, mereka buat baik. Mereka tahu tentang kebaikan yang sifatnya universal. Memberikan bantuan kepada orang lain. Kita ada sifat manusiawi terhadap orang lain dan sebagainya. Allah akan pastinya membalas. Membalas dengan bentuk yang bagaimana? Memberikan kesenangan hidup pada mereka, memberikan penghormatan kepada mereka menerusi masyarakat yang sentiasa menghormati dan juga menyanjungi mereka. Ini cara-cara Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keadilan dan rahmatnya kepada mereka. Dan paling kurang, sekurang-kurangnya mereka akan memperoleh apabila mereka meninggal dunia, walaupun mereka non-Muslim, mereka berbaik, mereka hidup dengan harmoni serta menyokong apa jua yang berbentuk syariat Islam itu, mereka tidak menentangnya, tapi mereka ni boleh dikatakan sebagai istilah kafir zimmi. Sekurang-kurangnya apabila mereka meninggal dunia, kalaupun mereka diazab, azab mereka itu diringankan. Azab mereka itu diringankan. Azab mereka di kubur itu diringankan. Azab tetap dikenakan azab kepada mereka, tapi azab mereka itu diringankan. Ini, tetapi sayangnya segala nikmat dan juga kebahagiaan itu hanya mereka rasakan ketika mana di dunia sahaja. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat yang lain, macam mana ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haba'an manthura, macam mana? Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu Wa Taala mengenai amalan orang kafir ni, ketika mana di akhirat nanti kami membentangkan apa yang telah mereka laksanakan, amalan jahat ke amalan baik ke mereka lakukan, harta banyak mana pun amalan baik mereka lakukan di dunia, kemudian dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Faja'alnahu haba'an mansura. Tapi malangnya apa yang mereka lakukan, walaupun mereka ni baik, tetapi hanya mereka ini tidak ada kunci untuk masuk syurga. Apa kunci nak masuk syurga ni? Kunci nak masuk syurga ni ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Tak ada kunci. Tak ada kunci pun. Allah kata apa? Amalan mereka ini kami jadikan ia seperti debu yang berterbangan. Buat baik mana pun, memang baik sungguhlah dia ni dekat muka bumi, walaupun dia bukan Muslim, tapi sayangnya tak ada kunci. Bila tidak ada kunci, segala amalan baik mereka itu jadi debu yang berterbangan. Tetapi rahmat Allah tetap dikurniakan kepada mereka. Kurniaan rahmat Allah itu ketika mana di dunia, dengan mereka merasakan kebahagiaan. Memanglah bahagia golongan kafir ini di dunia. Mereka seronok, nak seronok lah. Tetapi sampai satu peringkat bila mana mereka meninggal dunia, ketika itulah bermulalah hari gelap mereka. Bermulalah kegelapan mereka. Jadi tak heranlah kalau mereka ni nak, orang kata apa, berlumba-lumba mengejar keduniaan. Itu lantaklah kepada mereka, sebab itu memang matlamat mereka. Tetapi bukan kita.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bagi mereka umat Islam, orang yang beriman yang benar-benar beramal saleh, berjuang menegakkan Islam, dunia ini seakan penjara bagi mereka. Dunia ini seakan penjara bagi mereka. Kalau benar-benar mereka nak menegakkan perjuangan Islam, pasti mereka akan berdepan dengan segala macam ujian dan cabaran. Sebaliknya bagi orang kafir, dunia ini menjadi matlamat mereka, disebabkan itulah mereka cuba menjadikan dunia yang ada ini sebagai syurga buat mereka. Wa jannatul kafir. Jadi syurga kepada mereka. Sebab memang itulah kehidupan mereka ni sifatnya materialistik, sifatnya lebih kepada mengejar harta, sifatnya lebih kepada mengejar pangkat dan kedudukan, sifatnya lebih mengejar kemasyhuran, sifatnya lebih mengejar populariti, menjadi somebody yang boleh dikenali ramai, sifatnya lebih kepada menjadi orang yang baik, melaksanakan misi-misi kemanusiaan, memberikan apa jua sumbangan yang berbentuk kebaikan kepada masyarakat di sekeliling, tetapi tidak ke mana-mana, hanya terhenti di dunia. Adilnya Allah, Allah tetap juga mengurniakan kebahagiaan kepada mereka, tetapi terhenti di dunia. Mereka dapat kebahagiaan tersebut sehingga mereka merasakan dunia itu syurga bagi mereka, tapi terhenti di dunia. Jadi inilah rangkuman sifat rahmat Allah yang disebutkan pada Ar-Rahman. Ar-Rahman untuk sekalian manusia. Kerana Ar-Rahman itu menunjukkan kepada sifat Allah yang maha penyayang, yang begitu banyak, yang begitu luas. Jadi Ar-Rahman kita boleh faham sifat yang banyaklah, banyak kasih sayang Allah, luas kasih sayang Allah. Tetapi Ar-Rahim, kita berpindah pula kepada kalimah Ar-Rahim. Kita berpindah pula kalimah Ar-Rahim. Ar-Rahim ia merupakan sifat Allah. Kalau Ar-Rahman ia memang sifat Allah tetapi dalam bentuk sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni tadilah yang saya katakan sebagai hyperbola, betapa banyaknya. Ar-Rahim pula merupakan sifat yang sebati dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sebati dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan ad-daim, yang berterusan. Yang menunjukkan ad-daim. Ad-daim ni maksudnya berterusan. Ada beza tak banyak dengan berterusan? Beza. Contohnya, ada orang dia boleh melakukan satu amalan secara berterusan tetapi belum tentu dia melakukan banyak amalan tersebut. Tapi dia boleh konsisten, berterusan laksanakan amalan tersebut. Ada orang dia boleh melaksanakan satu amalan yang banyak tapi tidak mampu untuk berterusan. Ada orang boleh melaksanakan amalan dan banyak, adalah banyak, juga berterusan. Ini memang hebatlah. Jadi itulah. Sekiranya kita boleh menggabung jalinkan di antara banyak dan berterusan, maka kita mampu untuk menjadi umat Islam yang terbaik. Kan itu dari dalam konteks amalan. Dalam konteks kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekadar banyak, luas, malah berterusan. Malah berterusan. Banyak dan luas itu dari aspek kuantiti. Banyak dan luas itu dari aspek kuantiti. Rahim, berterusan itu dari aspek kualiti. Berterusan itu dari aspek kualiti. Masya Allah. Jadi kita nak di samping kualiti ada kuantiti. Di samping kualiti ada kuantiti. Kita nak bukan hanya sekadar ramai pelajar Muslim ataupun ramainya non-Muslim memeluk agama Islam, tetapi kita nak juga kualiti yang mampu dibina pada mereka. Ramai memeluk agama Islam, dalam masa yang sama mereka juga mampu menjadi orang yang benar-benar faham terhadap Islam dan mendukung agama Islam. Nak macam tu. Jadi kita tidak meninggalkan salah satu daripadanya. Dalam ilmu mantiq, kita lihat kepada dua. Ilmu mantiq ni logik. Ilmu logik. Dalam pengajian Islam dia ada ilmu logik juga. Dipanggil sebagai ilmu mantiq. Kita nak juga dari aspek kimia
kita nak juga dari aspek kaifiyah. Kimiah ni kuantiti. Kaifiyah ni dari aspek cara dan juga proses kualiti tersebut. Jadi dua-dua kita nak. Kimiah dan juga kaifiyah. Kimiah dan juga kaifiyah. Inilah yang disebutkan pada Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahim, sifat penyayang Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ad-daim. Ad-daim, yang berterusan. Yang berterusan. Yang berterusan bagaimana? Kasih sayang Allah yang berterusan. Disebabkan berterusan, maka ia dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Kerana sifat kasih sayang Allah yang berterusan itu tidak terhenti di dunia, malah berterusan di akhirat sampai bila-bila kepada orang yang beriman, kerana mereka pun masuk ke dalam syurga. Masuk ke dalam syurga mereka ini kerana dengan rahmat Allah juga. Mereka dapat kenikmatan dalam syurga Allah juga disebabkan rahmat Allah dikurniakan kepada mereka. Rahmat Allah berterusan sampai bila-bila, yang dipanggil sebagai rahmat ad-daim, yang berkekalan, yang berterusan. Inilah terangkum pada nama Allah dan sifat Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim. Sebab itu ada ulama cuba mengkhususkan tafsiran Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu kepada makna kasih sayang Allah kepada seluruh manusia, merujuk kepada nama Allah dan sifat Allah pada kalimah Ar-Rahman. Kasih sayang Allah dan rahmat Allah yang ditujukan kepada orang yang beriman itu disebutkan pada kalimah Ar-Rahim. Apa alasannya? Yang tadilah yang telah saya jelaskan panjang lebar tadi. Yang saya jelaskan panjang lebar itulah. Asasnya di situ. Ar-Rahim kepada umat Islam, kepada orang yang beriman, maka berterusan. Jadi jadi kita boleh lihat tafsirannya dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi Ar-Rahmanir Rahim itu ialah Tuhan yang Maha Pemurah, begitu luasnya pemurah Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian manusia dan betapa berterusannya kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Gitu. Kalau kita nak ulas dan juga tafsir Ar-Rahmanir Rahim macam itulah. Allah yang Maha Pemurah mengurniakan rahmatnya yang begitu luas kepada sekalian manusia, serta mengurniakan rahmatnya secara berterusan sampai bila-bila kepada orang yang beriman. Nampak itu tafsiran secara yang boleh kita garap dan boleh kita tampilkan pada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalimah Ar-Rahman itu kita kena faham, ia tidak melazimkan ataupun mewajibkan sifat Allah untuk menggunakan rahmat secara berterusan. Itu kita kena faham. Kalimah Ar-Rahman itu bukan bermaksud mewajibkan Allah kena menggunakan rahmat secara berterusan sampai bila. Kerana Ar-Rahman itu hanya merujuk kepada keluasan dan kebesaran rahmat Allah. Besar agungnya rahmat Allah. Tapi tidak mewajibkan rahmat yang besar, yang maha luas, yang besar itu berterusan. Manakala Ar-Rahim itu ia merujuk pada berterusan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Okey. Dalam tafsiran berbahasa Arab, ringkas saja ditafsirkan kalau nak mudah faham Ar-Rahmanir Rahim, maksudnya ialah Al-Azimur Rahmah Ad-Daimul Ihsan. Al-Azimur Rahmah Ad-Daimul Ihsan. Apa maksudnya? Luasnya rahmat Allah, berterusannya sifat belas ihsannya kepada orang yang beriman. Begitu. Sebab itulah dalam ayat yang lain perkataan Ar-Rahim ini memang dirujuk, memang disandarkan kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Berdasarkan terjemahan ayat yang saya bacakan tadi. Wa kana bil mu'minina rahima. Habis perbahasan mengenai Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Satu ayat pun dekat 45 minit. Jadi banyaklah kita nak kupas banyak. Jadi harap bersabarlah. Harap bersabar insya-Allah sikit-sikit. Tapi bila kita kupas dalam gini, kita akan merasai kenikmatan lah. Nikmat kita mempelajari tafsir Al-Quran
dengan memahami perbendaharaan kata dan juga rahsia di sebalik pemakaian kalimah-kalimah di dalam Al-Quran. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Masuk kepada ayat yang ketiga, masuk kepada ayat yang keempat, Malik Yaumiddin, iaitu Tuhan yang menguasai Malik, yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Okey. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala menampilkan ataupun mengemukakan kalimah Malik. Malik ini dengan ungkapan kata nama, kata nama ataupun kata pelaku. Malik. Boleh saja nak dinyatakan allazi yamliku. Allazi yamliku. Contohnya, yang menguasai. Kalau kita nak terjemahkan dari bahasa Melayu yang kita biasa sebut, yang menguasai, allazi yamliku. Tetapi tidak dinyatakan sebegitu. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam bentuk isim fa'il ataupun kata pelaku. Malik. Malik, fa'il, kata pelaku. Pembinaan kata tu bermaksud pelaku. Contohnya, saya bermain bola. Okay, saya bermain bola. Ini contoh mudah. Saya bermain bola. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua ialah saya pemain bola. Ada beza tak di antara ayat pertama dengan ayat kedua? Saya bermain bola, saya pemain bola. Dalam bahasa Melayu pun bila kita sebut begitu, kita akan rasa ada perbezaan. Apa perbezaan? Kalau kita katakan saya bermain bola, dia ni reti main bola ke, dia tak reti main bola ke, asalkan dia nak main bola, dia mainlah bola. Dia nak main bola, mainlah bola. Dia nak main bola, tak kisah. Kan? Budak 5 tahun, 6 tahun pun boleh nak main bola kalau dia rasa dia nak main bola. Saya bermain bola. Tapi kalau dia katakan saya pemain bola, bila dia katakan, kalau dikatakan saya pemain bola, maknanya permainan bola itu telah sebati pada diri dia. Dia katalah saya pemain bola. Kan, betul tak? Beza. Saya bersyarah, saya pensyarah. Ada beza tak? Ada beza. Bersyarah memang macam biasa. Tak semestinya dia ni bekerja sebagai mensyarahkan suatu perkara. Mensyarahkan suatu perkara. Mungkin ada perkara dia boleh syarahkan ataupun waktu-waktu tertentu saja. Tetapi kalau kerja sebagai pensyarah, memang antara keutamaan yang perlu dilalui oleh para pensyarah ialah menyampaikan ilmu dan menerangkan, mensyarahkan. Jadi ada beza di antara pensyarah dengan mensyarahkan. Begitu jugalah kalau kita lihat dalam konteks bahasa Arab. Konteks bahasa Arab pun membezakan di antara keduanya. Malik, Allah Subhanahu wa taala sang penguasa. Yang penguasa kita terjemahkan sebagai penguasa. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bentuk kata kerja, yang menguasai. Kalau kita terjemahkan dalam bentuk kata kerja, ialah yang menguasai, yang maha menguasai. Tetapi yang lebih kukuh, yang lebih mantap terjemahannya ialah penguasa. Kerana apa? Kerana apabila dinyatakan Allah penguasa, maka menunjukkan sifat kekuasaan itu memang lazim bagi Allah. Memang sifat yang sebati bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dikemukakan kalimah Malik bagi menzahirkan, menonjolkan bahawasanya kekuasaan Allah itu memang sebati dan sinonim dengan Allah yang tidak mampu walau sekelumit diatasi oleh mana-mana makhluk sekalipun. Ini ya. Sebab itu dinyatakan di situ Malik, tidak dinyatakan dalam bentuk kata kerja. Malik, Allah penguasa. Memang itulah sifat dan juga memang ciri yang ada pada Allah. Allah maha berkuasa. Yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin. Yaumiddin, hari ad-din, pembalasan. Allah yang berkuasa, penguasa hari pembalasan.
Kalau kita lihat pada ayat ini, setelah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Dia yang Maha Pengasih dan Penyayang, mengurniakan rahmatnya kepada manusia, ada dalam kalangan manusia yang culas, ada dalam kalangan manusia yang bersyukur, tetapi ada di kalangan manusia yang kufur. Kan? Rahmat Allah dikurniakan pada sekalian manusia, tetapi ada dalam kalangan mereka yang bersyukur, ada dalam kalangan mereka yang kufur. Ini dinyatakan pada banyak ayat dalam Al-Quran. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Insan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura." Sesungguhnya kami mengurniakan, memberikan petunjuk kepada manusia jalan. Allah dah bagi dah petunjuk berupa Al-Quran, dah ada dah jalan. Ketika itu tinggal saja manusia membuat pilihan, nak menentukan ataupun nak melayari kehidupannya. Sama ada dia ni benar-benar bersyukur kepada Allah ke, dengan mengikuti segala ajaran Allah, panduan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, ataupun dia bersikap kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lahirlah dua golongan yang mudah kita faham, iaitu ahli syurga dan juga ahli neraka. Lahir dua golongan. Ini sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita katakan memang sunnatullah. Sunnatullah ni peraturan yang memang berlaku. Ada golongan yang soleh, ada golongan yang jahat, golongan yang talih ataupun golongan jahat, golongan yang ingkar kepada Allah. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Ada pencuri, ada yang suka bersedekah. Ini memang ada. Dan dunia ni memang ada. Hatta kita berada di tempat yang terbaik di dunia ke, kita kata ada sebuah negara yang indeks kebahagiaannya yang paling tinggi. Contohnya kita ambillah negara Iceland, kan? Island. Dikatakan indeks happiness, kebahagiaan paling bagus. Kan? Tak silap saya Ireland. Pasti ada jenayah yang berlaku, pasti ada kejahatan yang berlaku. Nak kata negara umat Islam, negara Islam yang terbaik sekalipun, tetap juga ada perkara yang tidak baik. Kita katakanlah dekat Tanah Haram sebagai contoh. Di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, tetap juga berlaku perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Saya banyak kali dengar cerita. Bila bawa jemaah, saya pun kerja sebagai, pernahlah beberapa kali membawa jemaah menunaikan umrah sebab jadi mutawif. Bawa jemaah ni beberapa kali juga terjadi. Dengar-dengar kadang-kadang dengan kawan, jemaah bawa duit pergi ke Raudah. Raudah ni dekat mana? Dekat dalam Masjidin Nabawi. Bila bawa ke Raudah, memang duitnya benar-benar kena curi. Benar-benar kena curi. Bawa RM500 letak dalam beg, dia tak sedar, tengok-tengok zipnya dibuka. Beg yang galas, yang kita kata yang beg ni lah, satu tangkai tu kan. Dia galas, dalam tu contohnya ada RM1,000. Dia dah besar-besar gitu, dia tak sedar dah sebab Raudah. Sekarang ni kita tak perasan sebab musim pandemik tak ramai orang lah. Tapi kalau bukan musim COVID, ya Allah, terlalu ramai. Dia dah tak fikir dah, kerana dia terlepas pandang. Dia dah lupa dah duit yang dia bawa di dalam beg dia. Beg sandang dia, beg tali tu. Bila ramai tu, ada orang lain yang tak dikenali buka zip bag dia dan mengambil duit yang ada di dalam beg tersebut. Berlaku beberapa kali di tempat yang suci. Di tempat yang suci. Nak kata tidak ada 100% yang terbaik. Yang 100% terbaik, seronok, bahagia, syurga. Itu je lah syurga. Syurga Allah sajalah. Kita nak berada di mana-mana pun tidak pernah kita akan mendapat yang terbaik, melainkan kita perlu berada di syurga. Kena usaha untuk berada di syurga. InsyaAllah tidak ada kejahatan. Tempat yang paling bagus sekalipun, berlaku juga kes-kes jenayah, maksiat dan sebagainya. Hilang, saya pernah dengar hilang sampai RM5,000 duit. RM5,000 dalam beg. Hilang, kena curi. Berlaku di mana? Berlaku di tanah suci. Berlaku juga
Kalau di tanah suci pun berlaku. Di luar tanah suci, lagi-lagilah berlaku. Lagi-lagilah berlaku. Nah, ini Jadi disebabkan adanya manusia yang baik, ada manusia yang tidak baik, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan bahawasanya dia Maha mengadili. Dia Maha mengadili, di sana ada kerajaan lain, di akhirat nanti mereka akan dihukum. Walaupun di dunia mereka terlepas, di dunia ini seakan mereka terlepas dengan undang-undang manusia. Kerana apa? Kerana tidak disedari oleh manusia lain. Tidak ada bukti untuk dibuat tuduhan, tetapi di akhirat mereka akan dibuktikan melalui CCTV yang dipasang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada CCTV akhirat ni. CCTV akhirat nanti akan tunjuk balik visual semula perbuatan mencuri dia tidak boleh elak. Bahkan dia dikelilingi oleh saksi-saksi yang datang daripada tubuh badan dia sendiri. Saksi daripada tangannya, saksi daripada kakinya, saksi daripada perutnya yang akan berkata-kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kejahatan yang dia lakukan. Dia tidak boleh lari. Ketika itu mulutnya terkunci dan tergamam, dan akhirnya ketika itu dia mengiktiraf dan mengakui segala kesalahannya. Ini yang diceritakan dalam surah Al-Muluk. Bila mana didedahkan segala keburukan, mereka dah tak boleh berdolak dalih dah. Tak boleh. Kerana dah terbukti. Lalu apa yang dikatakan di dalam ayat dalam surah Al-Muluk? Dalam surah Al-Muluk dikatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam mana ayat dia? Fakadzabna Allahumma salli alaihi, lupa dah. Tapi ada dalam ayat dan surah Al-Muluk dinyatakan bahawasanya akhirnya ada fa'tarafu bidzambihim. Yes, jumpa perkataannya. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengiktiraf segala dosa-dosa mereka. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Maka jauhlah mereka daripada rahmat Allah buat penghuni api neraka sa'ir yang menyala-nyala apinya. Mereka iktiraf juga akhirnya. Tak boleh buat apa dah. Padahal malaikat bertanya, kamu tak dengar ke nasihat? Nasihat yang telah disampaikan oleh para utusan Allah di kalangan Nabi-Nabi. Jadi mereka akui. Mereka akui bahawa mereka terima fakadzabna, tetapi mereka dustakan. Dan akhirnya mereka kata, mereka tuduh pula Nabi-Nabi ni berada dalam kesesatan yang besar, kesesatan yang nyata. Kan? Dia lontarkan pula, dia buat tuhmahan pula bahawa Nabi-Nabi, para ulama dan para pendakwah ini menyampaikan ajaran sesat pula. Tetapi akhirnya mereka mengiktiraf sendiri kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan. Jadi tidak akan terlepas. Dalam konteks mereka melakukan kejahatan secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi, mereka tidak akan terlepas. Seperti mencuri ke senyap-senyap saja, tak perasan. Kan, mencuri ni kadang-kadang orang tak perasan. Seperti melakukan perbuatan, kita katakan perbuatan hubungan yang bersifat memenuhi nafsu syahwat, contohnya. Dia boleh senyap saja. Kan, dia boleh rahsiakan di antara dia dengan dia punya pasangan dia. Kemudian barulah nak menikah. Ini jaga-jaga lagi-lagi di kalangan anak-anak muda sekarang. Boleh saja dia rahsiakan dengan pasangan dia. Alah, relax lah, kita dah nikah dah, tak sampai sebulan pun. Benda ni jangan main. Kalau kita lihat berasaskan kepada statistik yang dikemukakan oleh kerajaan pada 2-3 tahun lepas, statistik anak luar nikah saja mencecah 500,000 dalam tempoh 5 tahun. Mencecah 500,000 dalam tempoh 5 tahun. Anak tidak sah taraf, maknanya berlakunya hubungan seksual di antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin. Kerana apa? Kerana lahir anak tak sah taraf ni adalah melalui hubungan, bukan melalui hubungan yang sah, tidak melalui perkahwinan. Ramai 500,000 ni, kalau kita kira-kira, sekitar dalam sehari itu ada 11 bayi yang dilahirkan tanpa memiliki sah kedudukannya sebagai anak yang sah, anak luar nikah lah. Jadi itu yang dikenal pasti.
yang sampai ke tahap lahir anak yang tak dikenal pasti sehingga lahir anak. Berapa banyaknya perbuatan zina berlaku. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Jangan. Mohon kepada Allah supaya Allah pelihara keturunan kita. Takut bila seseorang itu dia merasa kenikmatan melakukan hubungan tersebut, Allah tak uji dia. Allah tak uji dia dan sampai satu peringkat bila berkahwin Allah uji pula dengan anak yang cacat sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Boleh saja Allah uji begitu rupa. Itu contoh. Yang tidak kita perasan. Apatah lagi yang perasan, yang diperlihatkan menerusi mahkamah dunia, adanya sistem perundangan yang cacah merbah, sistem kehakiman yang berat sebelah, mempergunakan hakim-hakim yang telah dirasuah contohnya untuk kepentingan peribadi dia. Mereka tetap juga tidak akan terlepas apabila menjatuhkan hukuman yang zalim terhadap orang yang tidak bersalah. Di akhirat mereka akan diazab dan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar berita sekitar sebulan lepas mengenai mahkamah Mesir menjatuhkan hukuman gantung ataupun hukuman mandatori bunuh terhadap 12 orang pejuang rakyat, yang mana sebahagian besarnya merupakan pejuang Islam yang tidak melakukan kejahatan pun, tak melakukan jenayah yang begitu besar, tak melakukan pembunuhan besar-besaran, tidak melakukan kita katakan rompakan besar-besaran, tidak melakukan kita katakan pembunuhan yang begitu dahsyat, yang menzalimi orang lain, tetapi mereka tetap dihukum dengan hukuman bunuh. Kalau kita perasan ada dengar isu ni lebih kurang sebulan lepas lah, ataupun 3 minggu lepas, lalu mereka dijatuhkan hukuman bunuh. Bila kita selidik balik biodata mereka ni, rupa-rupanya mereka ni lah membawa perjuangan Islam dan juga kebajikan, membuka klinik secara percuma untuk membantu rakyat yang susah, mendidik anak dan keluarga mereka dengan didikan agama yang begitu baik, membesarkan anak mereka dengan hafalan Al-Quran 30 juzuk. Tiba-tiba mereka dijatuhkan hukuman bunuh begitu saja. Ini satu ketidakadilan kepada mereka. Mereka terus mengharunginya kerana mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka yang zalim pastinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, berasaskan kepada ayat Maliki Yaumiddin. Allah dialah maha menguasai hari pembalasan. Sikit lagi kita habiskan Yaumiddin, kemudian baru kita stop lah. Yaumiddin ni tak bahas lagi, kita bahas sikit. Yaumiddin, Tuhan penguasa hari pembalasan. Yaum kita tahulah hari. Ad-din, pembalasan. Ad-din, kita biasa sebut ad-din ini sebagai apa? Agama. Betul tak? Agama. Tetapi ad-din juga ia bermaksud pembalasan. Ad-din juga bermaksud pembalasan. Agama Islam adil untuk semua. Justru setiap manusia pasti dibalas sesuai, setimpal dengan apa yang dilakukannya. Itu perkaitannya. Ad-din sebagai pembalasan, ad-din sebagai agama. Jadi ad-din, Maliki Yaumiddin, ia berasal daripada kalimah dana. Dana dalam bahasa Arab. Apa maksud dana? Dana itu maksudnya balas. Balas Dalam ungkapan Arab, kita katakan simpulan bahasa Arab ataupun peribahasa Arab, diucapkan kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Apa yang kamu kerjakan maka pasti kamu akan dibalas. Kama taf'alu tujza. Apa yang kamu kerjakan pasti akan dibalas. Tudan. Itu perkataan din. Din maksudnya pembalasan. Maka di akhirat nanti, Yaumiddin ini merujuk kepada kehidupan selepas mati. Ia merujuk kepada kehidupan selepas mati. Adanya satu kehidupan selepas kematian. Itulah dia dipanggil sebagai Yaumiddin. Banyak nama-nama lain yang
menunjukkan kepada kita tentang adanya kehidupan selepas kematian, iaitu nama-nama lain seperti Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Apa maksud hari kiamat? Yaumul Qiyamah itu maksudnya ialah hari kebangkitan. Yaumul Akhirah maksudnya hari akhirat. Kerana itulah di penghujung hari yang tidak ada kesudahannya selepas manusia mati dihidupkan kembali. Ada juga dipanggil sebagai Yaumul Ba'th, hari dibangkitkan, hari dibangkitkan sekalian manusia. Yaumul Hasyr, hari perhimpunan agung, hasyr, manusia dihimpunkan kesemuanya. Yaumiddin, hari pembalasan, manusia tidak akan terlepas daripada pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada pembalasan tersebut balasan baik ataupun balasan buruk. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Allahu akbar. Ini ayat dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, barang siapa yang diberikan kepadanya kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya terima, maka dia pasti akan dihisap dengan hisap yang mudah. Itu tanda dia merupakan penghuni syurga. Tetapi barang siapa yang diberikan catatan amalan, kitab amalannya kepada tangan kirinya, dia ambil dengan tangan kirinya, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia akan dicampakkan, yasla sa'ira, dicampakkan ke dalam api neraka. Ini di antara dua golongan yang biasanya memang dalam ayat Quran cerita tentang syurga dan neraka. Orang yang saleh, orang yang ingkar. Cerita tentang balasan baik dan balasan buruk. Biasa ni memang berkesinambungan, saling bergandengan. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, ilmu kesastraan ini dipanggil sebagai muqabalah. Dipanggil sebagai muqabalah. Ada baik, ada buruk, ada syurga, ada neraka, ada pahala, ada dosa, ada orang saleh, ada orang talih, orang yang ingkar, ada mukmin, ada kafir. Dalam ayat Quran memang selalu bergandengan dan juga dia sifat, kita katakan apa, pairing. Pairing ini ada di dalam Al-Quran banyak kali. Dia sebagai satu uslub yang cantik jugalah. Jadi ad-din maksudnya pembalasan. Jadi berdasarkan ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa. Manusia tidak akan terlepas daripada pengawasan Allah. Yang melakukan kezaliman, yang melakukan kejahatan tetap akan diazab juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dunia ini seakan mereka terlepas daripada hukuman keadilan manusia dengan mungkin melakukan kejahatan secara sembunyi-sembunyi ataupun melakukan kejahatan secara terang-terangan tetapi dimanipulasi menerusi perundangan. Tapi di akhirat mereka tetap tidak akan terlepas daripada balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang saleh, balasan Allah kurniakan rahmat kepada mereka dan mereka masuk ke dalam syurga. Bagi orang yang melakukan kejahatan, Allah balas mereka dengan balasan hukuman api neraka dengan sebab dosa yang menanggung diri mereka, yang ditanggung oleh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan disebabkan Allah cerita tentang syurga dan neraka. Allah ceritakan tentang adanya orang saleh dan juga saleh. Allah bimbing kita macam mana kita nak benar-benar berada di atas landasan Islam. Apa yang perlu kita jaga ialah kita perlu meletakkan pergantungan dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu disebutkan pada ayat berikutnya iaitu ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami sembah dan kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Ini ada perbahasan yang agak panjang juga yang saya kira memang tak cukup masa untuk kita kupas pada malam ini. Ini banyak perbahasannya. Iyyaka, kepada engkaulah. Kenapa disebut kepada engkaulah dulu?
na'budu, kemudian maf'ul bih ataupun yang dilakukan, iaitu manusia, dikemudiankan pula. Ini ada perbahasan, insya-Allah saya akan kupas pada sesi kuliah akan datang. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan sempatlah untuk kita habiskan kuliah kita dalam sepanjang pertemuan kita. Kalau tak sempat tak apa, tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Tak kisah pun pasal berkaitan dengan nak bayar apa ke. Itu soal kedua. Saya tak fikir pun. Yang penting kita sampaikan. Yang penting ilmu tu dapat. Okey Ada apa-apa yang nak tanya sebelum kita akhiri? Sebelum kita akhiri kuliah pengajian tafsir dan tadabbur surah Al-Fatihah. Silakan. Ustaz, nak tanya, kalimah arbaba itu ada jamak bagi Rabbi ke? Ya, betul. Ya, arbabam min dunillah. Arbabam min dunillah. Jadi tadi tak silap saya, Rob ni untuk khas untuk Allah saja kan? Ya, betul. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, arbaba tak silap saya hanya disebutkan sekali sahaja. Arbabam min dunillah, itu memanglah betul. Satu-satunya kalimah yang menunjukkan Tuhan-Tuhan yang lain yang mana mereka merasakan pengawasan yang lain selain Allah. Begitu. Tengok balik pada kandungan ayat tersebut. Ayat tersebut lebih menjurus kepada pengawasan. Pengawasan. Dia bukan cerita berkaitan dengan wallahualam, tengok baliklah. Maksudnya dia bukan menjurus fokus kepada persoalan keesaan semata-mata, tapi dia menceritakan tentang soal pentadbiran dan juga pemeliharaan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Okey, baik. Jazakallah Ustaz. Dia arbaban. Bagus soalan Darwish. Okey. Arbaban jamak kepada Rabb. Jamak kepada ilah apa dia? Alihah. Alihah. Okey, ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu soalan. Ya. Ni untuk ayat Maliki Yaumiddin. Jadi tadi Ustaz ada cakap pasal Yaum maksudnya pembalasan, dengan Ad-Din juga maksudnya pembalasan. Jadi kalau Yaumiddin apa maksud dia as a whole lama? Betulkan sikit di situ. Yaum itu bukan maksud pembalasan. Yaum itu maksudnya ialah hari. Yaum adalah hari. Pembalasan itu pada kalimat Ad-Din. Okay. Malik, kalau tengok pengertian secara perkata, Malik maksudnya penguasa. Yaum, hari. Ad-Din, pembalasan. Okay, boleh jelas? Siapa yang bertanya tadi? Jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Maksudnya. Sama-sama. Ada lagi soalan? Okey, kalau tiada, jam pun menunjukkan pukul 10.45. Saya kira cukup sekali itu, insya-Allah. Mudah-mudahan sempatlah untuk kita habiskan kuliah kita pada minggu hadapan. Minggu hadapan kira pertemuan yang terakhir lah kan, betul tak? Kita cuba habiskanlah, insya-Allah. Nampak macam sikit je, 1, 2, 3 ayat saja, tapi nak kupasnya agak panjang. Tak mengapa, insya-Allah. Kita cubalah. Kita cuba untuk habiskan. Boleh, saya memang boleh habiskan untuk kuliah akan datang. Cuma dalam tak dalam je lah kupasannya. Nak bagi cepat habis boleh, tapi kupasannya mungkin taklah begitu mendalam. Okey, itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf ada segala kekurangan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna minal khashi'in wal khadi'in bi syari'atik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا
وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.